Okey, sekarang kita pergi pada topik yang baru. Okey, sebabnya topik kamaran ganda 3 pada pepecah segi empat ataupun bongkah. Dah straightforward. Okey, jadinya kita pergi pada sedikit rumit di sini. Katakan kita ada suatu bongkah ataupun pepecah yang bukan segi empat. Bentuknya seperti ini, G. Okey, yang mana dibatasi dari bawah oleh permukaan Z sama dengan G1X di sini. Okey, dan dari atas dibatasi oleh permukaan Z sama dengan G2. Okey, yang mana G1 dan G2 adalah fungsi kepada X dan Y secara umumnya. Okey, untuk pepejal G, jika kita katalah kita lihat daripada atas, kita akan dapat unjuran ataupun kita kata projection, okey, pada sata XY. Okey, yang mana kita namakannya sebagai rantau R lah. Okey, ini adalah unjurannya kan. Kita suluh dia, katalah kita ada lampu torchlight sebagai contoh, torchlight kita suluh daripada atas, kita akan nampak bayang-bayangnya berupa apa yang dipanggil sebagai rantau R. Itu pada satah Z sama 0 ataupun satah XY. Okey, jadinya rantau R ni mungkin adalah jenis 1 ataupun jenis 2. Okey, yang mana ia membolehkan kita buat kameran ganda 3 lah. Okey, dan di sini katakan fungsi G1 dan G2 di sini yang membatasi pepejal G kita di sini adalah selanjar pada R, maksudnya pada semua titik yang berada dalam ataupun di atas dalam R di sini, maka G1 dan G2 adalah selanjar, tidak terputus-terputus, dan kemudian G1 mestilah lebih kecil atau sama dengan G2. Okay, secara umumnya dapat digambarkan dalam gambar inilah. Okey, maka kameran ganda 3 bagi fungsi F pada G adalah kameran ganda 2 R ke dalam, dan integran kepada kameran ganda 2 tersebut adalah G2 dan G1 sebagai batasnya di sini dan F. Okey, jadinya ataupun kita boleh tulis okey begini, kalau kita ada suatu begini X, Y, okey, kemudian di sini ada Z, dan katalah kita ada suatu pepejal, okey, di sini, pepejal 3 dimensi, okey, okey, dan di sini kita boleh ada dia punya projection ataupun unjuran, katalah sini. Okey, di sini ujar kita adalah G, rantau kita adalah R. Jadi kameran ganda 3 bagi fungsi F, okey, terhadap G, sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai, okey, sebabkan kita ada R di sini, maka kita buat dulu kameran ganda 2 R. Okey, di sini adalah DA. Okey, sebab R adalah 2 dimensi, maka integran kepada kameran ini adalah sebenarnya adalah kameran juga, iaitu katalah di sini di atas kita ada Z sama dengan G2, dan di bawah katalah Z sama dengan G1. Okey, katalah ini yang memisahkan atas dan bawah. Okey, maka kita boleh tulis G2 D1F DZ. Okey, maka kita selesaikan Z dulu, kemudian barulah kita fikir bagaimana kita nak selesaikan kameran ganda 2 yang di luar ini. Okey, kita boleh gunakan koordinat Cartesian. Okey,
ataupun kita boleh gunakan koordinat kutub dan sebagainya lah. Okey. Okey, ni apa yang di sinilah dimasukkan di sini. Okey, kita lihat pada contoh terus. Okey, kita ada satu bentuk satu pepejal di sini. Okey, dibatasi dari atas oleh y kuasa 2 tambah z kuasa 2 sama dengan 1, dibatasi oleh dari bawah oleh paksi xy ataupun bermaksud z sama dengan kosong, dan kita ada fungsi-fungsi yang lain lah. Okey, jadi di sini kita boleh lihat kedua. Okey, di sini jika kita manipulasikan, di sini kita akan dapat z sama dengan punca kuasa 2 1 tolak y kuasa 2. Okey, ini adalah kita punya G2. Kemudian kita punya z sama dengan G1 adalah kosong. Okey. Kemudian kita boleh lihat rantau kita di sini. Okey. Kalau kita tengok ini adalah x, ini adalah y. Okey, di sini x, di sini y. Ini adalah garis y sama dengan x. Okey, sebab di sini adalah satah y sama dengan x keseluruhan ni. Okay, di sini. Maka kita ada seperti ini. Y sama dengan x. Dan kemudian ini adalah garis y sama dengan 1, dan kita punya rantau kita di sini, maka kita ada 1 1, ini adalah rantau kita. Okey, jadinya kita nak selesaikan kameran, ini kita tulis kameran kita okey, pada G. Okey, iaitu ZDV. Okey, ini bersamaan dengan R, iaitu rantau kita di sini. Okey, kemudian kita ada di dalam ni ZDV sama dengan di sini. Okey, DA. Kemudian kita nak tentukan di sini Z sama dengan G1. G1 kita adalah kosong. Okey, batas bawah bagi pepejal kita. Dan G2 adalah 1 tolak y kuasa 2 punca kuasa. Sini. Okey. Jadinya sekarang kita nak selesaikan rantau ni pula. Bagaimana? Katalah kita nak buat pulang pada kita nak gerakkannya dalam arah X, ataupun kita nak gerakkannya dalam arah Y. Katalah kita nak gerakkan ke arah X, jadi kita lukis satu jalur di sini. Okey. Lalu kita akan bergerak pada arah X, dan kita ada banyak jalur-jalur lagi di sini. Jadi rantau, batas untuk X kita boleh tulis di sini. Saya tulis sebab takut tak muat. Okey. Di sini kita ada 1 tolak y kuasa 2. Di sini z sama dengan kosong. Z di sini bukan dv, ni adalah dz sepatutnya. Okey, dz. Okey. Kalau kita nak gerakkan ke arah x tadi, maksudnya mestilah x di luar, dx dy. Maka x kita adalah daripada kosong kita gerakkan sehingga 1. Okey, y kita adalah batas kepada jalur-jalur kita di sini. Bila x sama dengan kosong, batas kita adalah kosong, 1, dan titik di sini 1, titik di sini 1, titik di sini adalah 1. Maka kita nampak batas atas adalah sentiasa 1, dan batas bawah adalah sentiasa
berada dalam lengkung Y sama dengan X, maka kita letakkan Y sama dengan X di sini. Okey. Dan kita tulis kameran kita X sama dengan 0, 1 dan kita boleh selesaikan. Ini adalah kameran kita dapat. Kita boleh terus keluarkan kurungan ni, boleh hapuskan kurungan ni dengan kita tulis bersama ke semua kameran ini. Okey, maka kita ada dz, dy, dx dan kita akan buat daripada dalam ke luar. Okey, maka kita dapat x sama dengan 0, 1, y sama dengan x 1. Ini adalah z kuasa 2 per 2 digantikan, kita akan dapat 1 tolak y kuasa 2 dy dx. Okey, di sini mudah saja kita kamikan. Kita dapat y tolak y kuasa 3 per 3. Okey, saya ringkaskan. Nanti kita akan dapat setengah depan, dan kemudian kita akan dapat 2 per 3 tolak x tambah x kuasa 3 per 3 dx. Okey, mudah saja. Okey, sebab ini adalah fungsi polinomial. Okey, di sini kita kamirkan terhadap x, kita dapat 2 per 3x. Sini dapat negatif x kuasa 2 per 2. Sini dapat x kuasa 4 per 12. Okey, akhirnya kita akan dapat jawapannya adalah 1 per 8. Okey, anda boleh cuba tukar tertib. Okey, mungkin anda boleh buat sedikit berbeza di sini. Okey. Okey, mungkin jika tukar tertib, okey, mungkin kita akan dapat sedikit berbeza. Di sini adalah y, di sini adalah x, di sini sama juga. Okey, kita buat z sama dengan 0, 1 tolak y kuasa 2 z dz dx dy. Maksudnya di sini kalau kita ada begini, ini adalah 1, ini adalah 1, ini adalah y sama dengan x, maka jalur kita akan gerakkan ke arah atas. Di sini, di sini. Okey. Maka kita dapat lihat rantau kita ataupun batas kita kita gerakkan ke arah atas, maka kita gerakkan jalur kita daripada y sama dengan 0 hingga 1, maka kita boleh tulis di sini y sama dengan 0 ke 1. Cuma untuk x, batas x, kita tengok bila jalur bergerak, batas kiri sentiasa 0, batas kanan sentiasa titik x sama dengan y. Sebab apa x sama dengan y? Sebab titik-titik ni berada pada garis y sama dengan x. Okey, maka kita boleh letak batas bawah, batas kiri ataupun batas yang kecil adalah x sama dengan 0. Batas yang lebih besar iaitu batas kanan adalah x sama dengan y, maka tulis saja y sini. Okey, dan sepatutnya kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, iaitu 1 per 8. Okey, itu saja untuk contoh 2.